Kita bermula dengan banyak berbuat baik. Maka kita fikir kita banyak berbuat baik, maka kita sudah okey. Sebenarnya tak boleh di situ. Banyak berbuat baik, kalau tak bersama dengan tasawuf, kita akan berasa kita baik dan kita akan berasa kita ini mulia dan kita akan mengangkat diri kita yang mulia. Maka tak boleh hanya semata-mata banyak berbuat baik. Selepas daripada itu, kita kena naikkan martabat nafsu kita kepada yang lebih tinggi. Daripada banyak berbuat baik, dengan mengekalkan kebaikan itu, kita memandang baik Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Amin. Wa habibi rabbil alamin wa khataman anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ثم ما بعد، فكما تعودنا في مثل هذه الليلة المباركة أن نقرأ المولد النبوي الشريف. Sebagaimana kebiasaan kita pada malam yang berkat ini, kita membaca Maulid Asy-Syarif. وتكون فيها قراءة سيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di dalamnya kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكما تعودنا إذا حضر أحد عندنا من الضيوف نقدم له المجال. Begitu juga kalau kebiasaannya, kalau ada tetamu yang datang, kita memberikan peluang kepadanya. لكي نستفيد منه ومن علومه. Supaya kita mendapat faedah daripada ilmunya. وقد حضر هذه الليلة المباركة ما شاء الله الدكتور أحمد فخر الرازي. Dan telah hadir bersama kita pada malam ini, alhamdulillah, Dr. Ahmad Fakhrul Razi. Dan semua mengenalnya, dia seorang yang masyhur di sini. فالمعرف لا يعرف ولا يحتاج إلى تعريف. Jadi orang yang sudah dikenali tidak perlu untuk kita kenalkan lagi. فجزاه الله خير على تشريف لمجلسنا هذا المتواضع. Dan kita berterima kasih, bersyukur padanya kerana beliau sudi datang ke majlis yang rendah diri. سبحانه وتعالى أن يجزيه بكل خطوة يخطوها إن شاء الله درجة في الجنة إن شاء الله بعد طولة العمر في طاعة الله ورضاه. Mudah-mudahan segala langkahnya untuk ke sini Allah Taala membalasnya dengan tingkatan darjat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga mendekatkan diri kepada dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat mahabbah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Natruk lahu al-majal insyaallah hatta nastamah insyaallah Allah Subhanahu wa taala ala qalbi. Kita berikan peluang kepadanya dan apa saja yang Allah ilhamkan kepadanya, insyaallah kita akan berfaedah padanya. Terima bil bahasa Malay qrib ana na'rif insyaallah. Bismillah. Al-Nabi إذا أردت دايم إذا أردت بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada yang mulia guru kita semua, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, hafizahullah. Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah jadikan beliau dalam keberkatan dan beliau menjadi asbab keberkatan untuk kita semua. Allahumma amin. Juga kepada Ustaz Syazwan yang menterjemahkan kalam Habib juga bersama kita di hadapan ini, bahagia Fadil Habib Hud Al-Idrus dan juga Habib Mus'ab Al-Bar. Mudah-mudahan kehadiran semua kita ini tetap saling menjadi asbab kebaikan di antara kita satu sama lain, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Habib dan para ahbab yang mengemudi majlis ini kerana sudi untuk memberi peluang kepada kita bersilaturahmi di sini. Ada sebahagian yang saya kenal dan tetapi ramai yang tidak saya kenal. Antaranya ayahanda lama kita kenal. Okay, apa-apa hal pun tadi Habib sebut maknanya min qalbi. Maknanya bukan min akli. Maknanya supaya kita sama-sama mengambil manfaat daripada apa yang dalam hatinya. Itu susah. Nak cakap daripada hati ni susah sebab kita dah terlatih cakap dengan akal. Tapi dengan asbab barakah kalam Habib, kita cuba jugalah untuk menyampaikan, mudah-mudahan dari hati ke hati, insya-Allah. Kalau siapa yang faham bahasa Arab tadi betul Ustaz? Min qalbihi. Kama qala Habib. Hadha yani min as'ab asy-syai' ya Habib. Allah. Yani nadir min yani natakallam min qalbina yani.
Kathir min al-ahyan takalam min uqulina wal aql yani rayah wa fi qalbi yani baqi. Allah. Gitulah saya cakap kat Habib, kita banyak kali cakap kat akal. Kalau akal ni kita lupa pergi. Tapi kalau cakap dari hati ke hati dia tertancap. Mudah-mudahan gitulah kita cuba insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam masa yang terbatas ini ada beberapa perkara yang saya terfikir terdetik di hati saya ini untuk saya menyampaikan. Yang pertama, kita perlu declare diri kita dan ahli keluarga kita dan zuriat kita yang berbaki 3 perkara. Declare terus. Faham tak faham kemudian declare dulu. Maknanya start daripada kita ni sampai anak cucu cicit kita, zuriat kita sampai ke depan. Kita declare dulu 3 perkara. Bahawa Allah SWT Muhammad. Bismillah. Okey. 3 perkara. Yang pertama, bahawa akidah ini mengambil sempena dengan para ulama kita zaman berzaman. Kalau kita baca mana-mana manakib para ulama mesti sebut 3 benda ni. Jadi kita ikut sunnah yang mulia ini. Bahawa yang pertama, pada akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selesai. Kita declare, wahai anakku, pada hari ini maka abah, abi, bapa, daddy, apa lagi? Baba, apa sebarang panggilan lagi, maknanya kita mengisytiharkan keluarga kita ini pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Selesai. Dan kamu juga menyambung kefahaman ini dan sampai seluruh keturunan Nabi, baba, tok daddy, daddy dan sebagainya, gitulah. Okey, supaya benda tu diperdengarkan oleh anak-anak kita. Sekarang ini maksudnya dari atas, mana zurat-zurat leluhur moyang-moyang kita dah buat bahagian dia. Sekarang bahagian kita dah menyediakan keturunan kita yang di bawah. Okay, sekarang ini tanda kiamat dah berlaku kan. Yang paling ketara sekarang ini Mekah dan Madinah menghijau. Tidak lagi, maknanya kering kontang panas pasir, tak lagi. Menghijau. Sepertinya maknanya rumput rampai di maknanya perbukitan Mekah dan Madinah itu sepertinya akan kekal. Sepertinya. Wallahu a'lam. Pada masa akan datang. Jadi kita bersedia. Kita declare terus, maknanya pada akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian pada fiqh kita bermazhab dan mazhab kita Syafi'i. Kita declare begitu. Jadi anak-anak kita, cucu cicit kita faham benda tu. Itu yang kita wariskan kepada mereka. 2 perkara ni biasanya selesai. Tapi yang ketiga yang tak selesai. Tarikah kita apa? Para ulama tidak pernah meninggalkan bahagian tarikah. Bahagian tarikah itulah nisbah kepada gurunya. Kalau kita kata mana-mana ulama, maknanya gurunya si pelamir sepulan, pasti merujuk kepada guru diambil bimbingan rohaninya. Maka saya mencadangkan begini, ini cadangan. Kajian masih lagi saya teruskan. Maknanya soal selidik dan pertanyaan muzakarah dengan para ulama masih lagi saya teruskan. Setakat ini saya terhenti pada kesimpulan begini. Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak menisbahkan tarikat kita. Yang pertama, Syatariah. Kita nisbahkan saja. Sebab apa? Sebab Islam datang ke Nusantara ini bersama dengan Sufi. Sufi itu aplikasinya bertarikat. Dan tarikat yang membumi di alam Melayu ini adalah Syatariah. Kebanyakan para ulama Jawi, Al-Fatani, Syekh Daud Fatani, Syekh Ahmad Fatani, dan seumpama dengan mereka, rata-ratanya menisbahkan diri mereka kepada tarikat Syatariah. Maka dengan nisbah datuk nenek moyang kita dahulu bertarikat Syatariah, kita isytiharkanlah kita Syatariah, ada anak cucu kita Syatariah. Atau yang kedua, kalau kita biasa dengan amalan-amalan para habaib, misalnya hizib-hizib, ratib-ratib, hizib Bahar, hizib Nawawi, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attah dan sebagainya, maka memang jalan yang kedua, Islam datang ke sini adalah melalui jalan para habaib. Maka memang habaib itu, bimbingan mereka kepada umat dari zaman berzaman, memang itu zikirnya. Maka kita isytiharkan saja secara nisbi bahawa tarikat kita Ba'lawi. Khalas. Itu untuk kita mendapat barakah itu. Memang kita tak berbai'ah lagi. Memang kita tidak mendapat bimbingan mursyid lagi secara khususi. Tapi kita jangan biar lompong diri kita, anak cucu cicit kita daripada terisi 3 tunggak agama ini. Ini tunggak agama seri, tiang seri ad-din. Maka pada akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah, pada fiqh kita bermazhab Syafi'i, pada tarikah kita sama ada Syatariah ataupun Ba'lawi. Kalau anda semua biasa dengan amalan-amalan hizib-hizib dan sebagainya seperti yang dibimbing oleh guru mulia kita, maka terus declare saja Ba'lawi. Anak kita mungkin tak faham apa benda ni, tapi yang penting rohani mereka mendapat barakahnya. Itu bendanya. Jangan sampai kita mati
Kasar sangat mati. Jangan sampai kita meninggal dunia, ada lebih lembut lagi. Jangan sampai kita berpindah alam, itu paling lembut. Pilih mana yang sesuai. Kalau hati tisu, ambil pindah alam. Kalau hati kental, mati. Kalau hati yang biasa-biasa, maknanya meninggal dunia. Ikutlah hati masing-masing. Pilih, saya bagi pilihan. Okay. Jangan sampai, kita bisa guna yang lembut. Jangan sampai sebelum kita berpindah alam, jangan sampai anak cucu cicit kita lompang 3 benda ni. Maknanya akhirnya kita meninggal sampai difahami bahawa kita cukup dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, cukup dengan mazhab fiqh, tarikah tak sebut. Maka sempurna tak rukun agama kita? Tak sempurna. Okey, jadi mungkin tertanya-tanya pula, kalau Syatariah ni macam mana pula amalan dia? Ini berdasarkan kepada muzakarah saya dengan para mursyid di alam Melayu ini, semuanya bersepakat usul pada tarikat 3 benda. Yang pertama istighfar, membersihkan bekas hati. Yang kedua berselawat, mengindahkan bekas hati kita. Kerana hati yang indah saja yang layak menerima limpahan ilahiyah, rahmaniyah, rahimiyah. Okey. Dan maknanya selebihnya yang ketiga, tahlil. La ilaha illallah, zikir nafi isbat. Okey. 3 benda itu saja. Dan ini menjadi tunjang pengamalan tarikat Syatariah. Tidak ada yang lain lagi. Tunjang. Selebih daripada itu adalah sempena-sempena yang dipelbagaikan. Itu kalau mau ambil kaedah Syatariah. Kalau nak ambil kaedah para habaib, terus Ba'lawi, maknanya dah ambil saja maknanya susunan, maknanya Khulasatul Madad yang guru mulia kita, maknanya guru besar kita bersama Habib Omar bin Hafiz hafizallahu taala, maknanya yang telah acurkan kepada kita dan ada pun yang telah diterjemahkan untuk kita amalkan setakat yang kita mampu. Yang penting maksud saya adalah jangan sampai tidak sempurna 3 tiang seri agama dalam diri kita dan anak cucu cicit kita habis. Kemudian mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menerima bai'ah tarikat-tarikat yang lain. Terasa hati pula Ustaz sebut Syatariah dengan Ba'lawi saja. Kami ni nak Syabandi macam mana? Ahmadiyah macam mana dan sebagainya. Maka kita nyatakan begini. 2 tarikat ini menjadi asbab kebaikan untuk anak cucu cicit kita dipertemukan dengan mana-mana mursyid dalam mana-mana tarikat untuk mereka mendapat bimbingan yang lebih khususi dan berkelangsungan. Itu bendanya. Ini adalah tarikat sebagai kita kata tarikat metrokulasi. Mana ini menjadi asbab. Kalau tidak bertemu dengan mana-mana tarikat yang lain, tidak mengapa. Sekurang-kurangnya dah ada sama ada Syatariah ataupun Ba'lawiyah. Dan zikir di alam Melayu kita ini semuanya nisbah kepada zikir Kusyasyi. Zikir Kusyasiyah. Dan ia adalah satu jalur dengan Syatariah. Maka itu kesimpulan daripada pengkajian saya. Tapi kalau yang bertarikat dengan tarikat yang lain, yang banyak juga di Malaysia ini dan Indonesia dan sekitarnya, seperti tarikat Naqsyabandi Khalidi. Okey, tarikat Naqsyabandi Mujaddidi ataupun Naqsyabandi sahaja. Okey, dan tarikat Ahmadiyah pun banyak di Negeri Sembilan. Tarikat Samaniyah pun ada antaranya di Perak. Okey, semuanya itu maknanya kalau dah bertemu dengan tarikat tersebut, kita kekal begitu. Soalnya sekarang di kalangan yang tidak declare tarikat dia tarikat mana. Faham ya? Poin saya bukan untuk melebihkan mana-mana tarikat dan menidakkan mana-mana tarikat. Poin saya adalah semua kita mesti memenuhi 3 tunjang agama. Pada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, saya rasa perkara ini dah memang sering dibicarakan di media sosial terutamanya dengan beberapa muzakarah ataupun debat ataupun perbahasan di antara pihak Ahlussunnah wal Jamaah dengan pihak-pihak yang lain itu. Saya kira Tunku Ahmad Fadil lah biasa memberi manfaat pada kita, Ustaz Dr. Aiman Akiti, Kiai Nur Hidayat dan nama-nama besar yang lain yang memang fokus kepada perkara ini, itu dah biasa. Dan kita tahu mana yang hak, mana yang batil, itu tidak masalah. Tinggal lagi kalau tak ada hidayah nak juga ke yang lain, itu kita doakan kebaikan saja. Tak mau sebut. Okey. Adapun fiqh kita dengan mazhab Syafi'i itu Majlis Agama, Jabatan Agama negeri-negeri kita semua dah declare begitu. Tapi satu yang lompang, apa dia? Bahkan tarikat. Jadi kita berzikir-zikir sebagainya ini, maka terus kita nisbahkan. Kenapa perlu dinisbahkan? Supaya keberkatan tarikat tersebut turun kepada kita dan anak cucu cicit kita. Dan kita diperkirakan sempurna tiang seri agama kita, iaitu agama Islam. Itu yang pertama. Jadi ada ke yang tarikat-tarikat yang lain di sini terasa hati? Yang terasa hati salah faham. Kalau dah ambil Ahmadiyah, silakan. Dah ambil Naqsyabandi, silakan. Dah ambil tarikah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TQN, silakan. Tidak ada masalah apa-apa. Tapi kita yang kosong ni nak ambil yang mana? Nisbah saja kepada awal tu nenek moyang kita by default system. Istilahnya by default system kita ni di antara 2 saja. Sama ada Syatariah dan juga
Ba'lawiyah. Dan sebenarnya tidak ada perbezaan dan tidak ada pertentangan. Sebab bila kita sembang soal tarikat, dia soal cahaya dalam rohani. Cahaya tak akan bertembung. Tengok lampu ni, ada berapa lampu atas? 1, 2, 3, 4. Tak kurang 11, 12 lampu. Masing-masing lampu ni ada cahaya dia kan. Berantakan tak cahaya-cahaya ni? Tak berantakan. Jadi tarikat itu adalah perihalan cahaya. Tidak akan berantakan. Cahaya yang sama. Tidak ada tarikat dengan cahaya yang saya pada cahaya Nabi SAW. Semua tarikat, apa saja namanya dengan cahaya Nabi SAW. Maka dia akan bersifat menyatu. Dia akan bersifat berpadu. Dia akan bersifat mentaakhikan, mempersaudarakan, merapatkan perhubungan. Dia akan bersifat kita saling merasai kekeluargaan. Di situ. Kita nak kekeluargaan pada kerohanian. Kita nak kekeluargaan pada kerohanian. Di situ baru kita beramal dengan ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Hanya di kalangan yang beriman itu saja diperkirakan bersaudara. Maka perbaiki hubungan persaudaraan di kalangan kamu. Allah declare yang beriman itu saja yang bersaudara. Beriman itu di atas cinta siapa? Cinta Nabi SAW. Adakah cinta dengan akal? Tak. Cinta dengan hati. Adakah hati emosi? Tak. Hati rohani. Bagaimana nak cinta dengan hati rohani? Cinta dengan cahaya, dari cahaya kepada cahaya, untuk cahaya. Nur ala nur. Itu perbahasan dia. Begitu. Jadi sekarang ini, jangan balah pada nama tarikat. Yang penting semua orang kena pastikan tarikat kita yang mana. Begitu. Kita ambil sempena sikit lagi nisfu Sya'ban. Maka masing-masing kita hidupkan maknanya syiar Islam nisfu Sya'ban. Ada pelbagai amalan-amalan yang dibentangkan. Maka ada beberapa detik lagi, beberapa hari lagi. Hari Selasa dah 14 Sya'ban. Selasa malam dah malam nisfu Sya'ban. Mungkin ambil sempena malam nisfu Sya'ban. Kita declare kepada keluarga kita. Dan kita pesan kepada anak kita, menantu kita, cucu kita yang dah berakal. Kita kata, ini adalah tiang seri agama keluarga kita. Wariskan semuanya. Dia tanya, Abah, tak tahu Abah apa benda ni? Belajar. Dan ini pemangkin untuk mereka belajar. Apa itu Asy'ariyah Maturidiyah dalam berakidah. Apa itu mazhab Syafi'i dalam berfiqah. Apa itu bertarikah dalam maknanya dalam tasawuf. Maka cukup 3 perkara ini baru sempurna ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kalau Imam Mahdi Allah zahirkan, kalau kita masih hidup, kita terpilih. Kalau kita dah berpindah alam, anak cucu kita berbaki, mereka terpilih. Ingatkan Imam Mahdi nak ambil ke orang senang-senang. Kalau tak ada cahaya Nabi SAW. Kita sekarang ni duk fikir akhir zaman dengan persediaan berkuda, memanah, bersilat dan sebagainya. Itu sempena perlu untuk dilakukan. Paling-paling ada golongan yang dah memenuhi keperluan fardu kifayah itu. Tapi adakah dengan perasaan, dengan persediaan itu kita terpilih menjadi medan bersama-sama dengan Imam Mahdi? Tak. Imam Mahdi akan memilih berdasarkan kepada sempurna cahaya Nabi-nya. Cahaya Nabi yang sempurna pada akidah, pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cahaya Nabi yang sempurna pada fiqh, mazhab Syafi'i. Tanpa menafikan mazhab-mazhab yang lain. Yang penting bermazhab, bukannya tidak bermazhab. Cahaya Nabi yang sempurna pada tasawuf adalah bertarikah. Dan kita ambil tarikah yang by default system. Bahasa Melayu dia apa? By default system? Maknanya hukum asal. Hukum asal. Maknanya tidak ada sampai Islam ke Nusantara ini melainkan dengan jalan Sufi. Sufi itu institusinya tarikah. Maka tarikah yang dinisbahkan secara umum adalah Syatariyah dan Ba'lawiyah. Itu setakat yang saya mengkajinya. Saya ulang balik, tanpa mengecilkan peranan, tanpa merendahkan bahagian, martabat, kedudukan dan maqam tarikat-tarikat yang lain. Kerana apa? Semuanya sama pada konteks, semuanya dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Selesai itu. Baru sempurna tunggak kita ni. Kemudian barulah kita pergi kepada yang seterusnya. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad. Majlis maulid ini. Ada yang mengirakan majlis maulid ini, maulid tak habis-habis bila nak baca ilmunya. Maknanya ilmu fardu ain akidah pun tak sempurna lagi. Ilmu fardu ain fiqh pun tak sempurna lagi. Asyik bermaulid setiap bulan. Bila nak maju negara, tu dia. Bila nak maju negara, asyik bermaulid. Maka saya mengamati statement ini dah lama. Dan para asatidzah yang menyebutkan kritikan mereka ini juga ramai dan dah banyak dan dah beberapa masa berlaku. Tapi pada pengamatan saya, majlis maulid seumpama ini adalah majlis ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Fardu ain bahagian apa? Bahagian tasawuf. Kenapa? Kerana Allah SWT Muhammad, majlis maulid menghidupkan rohani dengan dipuji para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW.
Rohani kita dah kenal Allah. Rohani kita dah bala syahidina, dah memandang Allah. Kita tidak diuji untuk menjadi maksum. Kita tidak diuji untuk menjadi maksum. Tapi kita diuji, kita diamanahkan ke muka bumi ini untuk kekal memandang Allah. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Maksudnya kita memandang Allah dalam gembira dan dalam sedih. Kita memandang Allah dalam taat dan dalam gelincir. Kita memandang Allah dalam tua dan dalam muda, dalam sihat, dalam sakit, dalam sebarang perkara. Kita bala syahidina, bahkan kita menyaksi akan Allah. Bahawa Allah punya perbuatan dengan kudrat dan iradatnya. Allah punya nama, namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah punya sifat, sifat Jamal, Jalal, Kamal, Azim, Qahar. Allah yang zatnya itu saja yang wujud. Al-Haq. Begitu. Jadi itu kita diuji. Maka lantaran itu, rohani kita amat sedar dan amat faham bahawa untuk memandang Allah dengan cahaya Nabi SAW. Menghadiri majlis maulid, rohani kita girang. Cuma kalau akal kita terbelenggu, akal kita bosan. Emosi kita bosan. Tapi rohani kita sedang kegembiraan. Kalau kita merasai sama gembira dengan rohani, itu rezeki. Kalau tak merasai sama gembira dengan rohani, tak ada masalah apa. Kerana ini bahagian rohani kita untuk mempelajari kembali ilmu fardu ain dalam tasawuf. Iaitu apa dia? Iaitu menerima limpahan cahaya Nabi SAW untuk kembali kepada fitrahnya yang asli. Iaitu fitrahnya yang sentiasa syuhud kepada ilahi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini adalah majlis ilmu. Bukannya majlis sambilan-sambilan. Bukannya majlis untuk halwa telinga. Bukan majlis hiburan. Itu lebih dahsyat lagi. Kita berhibur sana sini bila nak maju negara. Bukan. Ini majlis untuk kegirangan rohani. Begitu. Jadi, jangan dibanding tarakan. Dan pelajaran rohani bukan dengan membaca dan membincangkan. Kalau baca dalil dan pendalilan itu pelajar akidah. Apa dalilnya, apa pendalilannya, istidlal. Okey, macam mana rumusan dan sebagainya. Maka akhirnya apa keyakinannya? Itu akidah. Memang kat sini dominan dia. Belajar untuk melakukan, untuk beramal, itu apa dia? Itu fiqh. Memang kena ada tulang empat kerat ini. Kita tengok macam mana istimbat hukumnya. Kalau wajib apa, sunat apa, macam mana nak solat, macam mana nak puasa dan zakat dan sebagainya. Maka itu fiqh. Belajar untuk dimensi rohani bukan dengan dalil dan pendalilan, tapi dengan duduk menerima limpahan. Itu. Kefahaman datang kemudian. Jadi dalam pengajian ilmu dia ada top down, dia ada bottom up. Dua ilmu top down. Belajar dalil, pendalilan, faham dan sebagainya, ikat semat yakin dalam hati. Itu top down. Belajar semua faham apa hukum hakam dan sebagainya, maka kita laksanakan dengan perbuatan. Itu top down. Akal masuk, lepas tu hati pegang, kunci, kemudian yakin dan amal. Tapi belajar tasawuf dia bottom up. Dapat perasaan dulu, limpahan dulu. Maka dibukakan singkapan-singkapan kerohanian. Bila dibuka singkapan-singkapan kerohanian, maka barulah daripada terbuka singkapan tersebut, maka dapat memahami, oh begini rupanya. Begini rupanya. Rupa apa? Rupa pengabdian kepada Allah. Di situ barulah kita belajar tasawuf, iaitu tasawuf adalah hanya semata-mata meningkatkan martabat nafsu daripada ammarah kepada mutmainnah. Dan orang yang bernafsu mutmainnah bukan mestinya menjadi maksum. Ini ramai orang salah faham. Saya ni tak layak untuk belajar tasawuf dan bertarikah sebab saya masih salah lagi. Hei, fikir masuk tarikat nak jadi maksum ke? Maksum tidak ada lagi melainkan Nabi Muhammad SAW. Dah tu, bila bertarikat adakah berdosa? Ya berdosa, tak ada apa-apa je dengan dosa. Tinggal lagi dalam bertarikat, bila kita terjebak dengan dosa, tenang memandang Allah pengampun. Pasti Allah akan ampuni. Begitu. Bila kita dalam taat, tenang memandang Allah yang Al-Wahhab. Pasti itu semua adalah kelebihan kurniaan Allah. Mereka nafsu mutmainnah adalah nafsu yang sibuk dengan Allah. Nafsu yang sibuk dengan Allah. Bukan sibuk dengan amal, bukan sibuk dengan zikir, bukan sibuk dengan ilmu, bukan sibuk dengan debat kanan kiri. Tak, dia sibuk dengan Allah. Dalam dia sibuk dengan Allah, dia berzikir. Dia sibuk dengan Allah, dia beramal. Dia sibuk dengan Allah, dia tuntut ilmu. Dia sibuk dengan Allah, dia berdebat. Kalau perlu dia berdebat. Semuanya sibuk dengan Allah. Dalam taat pun dia sibuk dengan Allah. Dalam maksiat pun dia sibuk dengan Allah. Itu nafsu mutmainnah. Dan malangnya. Kalau kita kata malangnya. Ataupun untungnya. Kalau kita kata untungnya. Fikir masing-masing punya kondisi. Nafsu mutmainnah adalah yang paling minimum untuk bertemu Nabi di syurga. SAW.
Kalau tak jejak nafsu mutmainnah, maknanya tak jumpa Nabi. Tempat nak jumpa Nabi kat mana sallallahu alaihi wasallam? Kat syurga. Maka inilah tasawuf meningkat. Ada orang yang dia buat taat tapi dengan nafsu amarah. Ada orang yang tergelincir dalam maksiat tapi dia mutmainnah. Maka ini benda dalam. Ini benda dalam. Macam mana kata ustaz? Macam mana ustaz buat taat tapi amarah? Macam mana ni? Dia berbuat taat tapi dia bergantung dengan ketaatan dia. Dia mengambil kemuliaan Allah dan dinisbahkan pada dirinya, maka dia liar. Maka dia tetap amarah. Dia tuntut ilmu. Allah Ta'ala kata, Allah yang meningkatkan darjat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang meningkatkan darjat orang berilmu. Tapi dia tak nampak Allah yang mulia, yang meningkatkan darjat dia. Dia tuntut ilmu, dia rasa dia mulia dengan ilmu dia. Maka dia berilmu, nafsunya amarah. Maka kalau orang nafsu amarah bila mengajar, dia bukan saja memindahkan pengetahuannya. Kalau pindahkan pengetahuan, kita mungkin lupa. Tapi pada masa yang sama, dia memindahkan nafsunya. Maka kalau para mursyid pesan kepada kita, kamu jangan belajar daripada orang yang amarah. Ilmunya kamu ingat, kamu lupa, itu terpulang kepada kemampuan akalmu. Tapi nafsunya itu berpindah kepada dirimu. Kalau dia amarah, kamu akan dapat amarah dia. Itu pula. Maka kita reflect diri kita pula. Ya Allah, janganlah aku ni semasa aku mengajar, nafsuku amarah. Kerana bukan itu matlamatku nak memindahkan amarah itu. Maka di sini mewujudkan keinsafan, khauf dan roja. Itu. Kemudian yang kedua contoh, dia beramal. Dia beramal. Dia beramal sebenarnya untuk menunjukkan dia benar-benar tenang dan bergantung kepada Allah. Bukan bergantung dengan amalan. Tapi dia kata, kenapa ni Sayyidah boleh mati tadi? Sebab apa? Dah cukup 99 kali umrah. Okey, dah 199 kan? Takkan nak 100. 99 sempurna nama-nama Allah. Begitu. Maka ya Allah, matikanlah aku, tak apa. Sebab apa? Sebab kenapa confident sangat ni? Kita dah 99 kali umrah. Waktu umrah tu tak cakap lahat jahat langsung. Maknanya dia bergantung dengan Allah ke bergantung dengan amal? Dia bergantung dengan amal. Dia dilihat oleh seantero alam sebagai orang yang banyak beramal, tapi nafsunya amarah. Sebab apa? Sebab dia telah menduakan Allah dengan amalnya. Di sebalik itu dia telah menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Benda ini yang menjadi fokus kepada para mursyid dalam membimbing rohani kita, para murid. Maka ini benda perlu. Benda ini perlu. Benda ini perlu untuk diberi perhatian. Dan sebenarnya dalam bertasawuf adalah soal menerima limpahan. Daripada limpahan cahaya Nabi SAW memandang keagungan Ar-Rahman. Maka di situ meningkat daripada amarah kepada lawamah. Lawamah kepada malhamah ataupun mulhamah. Kemudian meningkat kepada mutmainnah. Begitu. Jadi sehingga bila sampai ke berkat mutmainnah, dia sibuk dengan Allah, yakni memandang nama-nama Allah. Pada af'alnya, qudrat dan iradat Allah. Memandang nama Allah pada asma'nya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Memandang nama Allah pada sifatnya, Jamal, Kamal, Jalal, Azim, Qahar. Memandang Allah pada pada zatnya yang namanya Allahu Haq. Itu perjalanan dia. Kenapa perlu meningkatkan nafsu ni? Ni poin yang ketiga habis. Habis modal lah ni. Habis modal. Kita bermula dengan banyak berbuat baik. Maka kita fikir kita banyak berbuat baik, maka kita sudah okey. Sebenarnya tak boleh di situ. Banyak berbuat baik, kalau tak bersama dengan tasawuf, kita akan berasa kita baik dan kita akan berasa kita ini mulia dan kita akan mengangkat diri kita yang mulia. Maka tak boleh hanya semata-mata banyak berbuat baik. Selepas daripada itu, kita kena naikkan martabat nafsu kita kepada yang lebih tinggi. Daripada banyak berbuat baik, dengan mengekalkan kebaikan itu, kita memandang baik Allah. Memandang baik Allah dua dimensi. Dimensi di luar diri dan dimensi di dalam diri. Mula-mula kita pandang baik Allah di luar diri. Mana orang ni buat baik, semua baik Allah untuk aku. Sampailah kita peringkat, kita nak memandang baik Allah dalam diri kita. Caranya macam mana? Dengan memperbanyakkan ibadat ke mengurangkan ibadat? Dengan cara memperbanyakkan ibadat. Bila kita memperbanyakkan ibadat, bukan untuk kita tunjuk kita ni abid sangat, tapi untuk kita berasa puas memandang baik Allah yang mengizinkan sifat ma'aninya dipantulkan kepada kita. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dipantulkan pada kita dengan sifat ma'ani Allah. Kita memperbanyakkan ibadat, maka memandang baik Allah. Kemudian lama-kelamaan kita hanya memandang jauh ke dekat. Kalau pandang, kalau pandang tu jauh ke dekat.
Kalau saya boleh pandang Habib, maksudnya ada jarak kan? Kalau kita dah rapat betul-betul, tak nampak kan? Okey. Jadi kenapa nak pandang dari jauh? Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tu rapat sampai serapat-rapat nafas kita. Maka pergilah kepada peringkat yang ketiga, iaitu tenggelam dalam kebaikan Allah. Maka di sini perlu kepada mursyid. Mursyid itu dalam institusi tarikah. Dan tarikah itu adalah cara benar kita bertasawuf. Dan tasawuf itu adalah rukun agama yang namanya ihsan. Maka kita bermula dengan banyak berbuat baik. Kekalkan dalam bahasa yang sama memandang baik Allah. Kekalkan sehingga kita tenggelam dalam lautan kerahmatan Allah. Untuk banyak berbuat baik sendiri-sendiri boleh buat. Tapi nak pindah kepada memandang baik Allah kena berada dalam tarikat. Untuk berpindah daripada memandang baik Allah, tenggelam dalam kebaikan Allah, Rahman dan Rahim Allah, kena benar-benar berada dalam bimbingan para mursyid yang hak. Ia bermula dengan majlis maulid ini. Ia bermula dengan majlis maulid ini. Jadi kalau kita tidak membanyakkan majlis maulid, di mana ruang untuk rakyat kita, masyarakat kita untuk terbuka proses yang panjang ini. Maka jangan dirujuk silang. Kata banyak sangat bermaulid. Baik kita buka kitab, ada ilmu dan sebagainya. Maulid juga adalah pengajian. Tapi pengajian dalam aspek kerohanian. Maka saya kira dengan perkongsian ini, maka kita nak menyatakan, maknanya amat berterima kasih kepada para habaib yang menyinari bumi Malaysia ini dengan majlis maulid. Sekecil mana, sebesar mana, tidak ada apa-apa yang berbeza. Tetap bermaulid. Sebab apa? Jika tidak ada majlis maulid, diperkirakan tidak ada majlis ilmu fardu ain untuk bahagian apa dia? Bahagian tasawuf. Jika tidak ada tasawuf, kita akan terhenti kepada takut pertama. Banyak berbuat baik, akhirnya memandang diri itu baik dan merasa mulia diri, itu juga amarah. Itu dah masuk kepada DNA iblis. Iblis tak ada masalah kita banyak ilmu, banyak amal, tapi dengan DNA keiblisan, itu istilah saya. Macam tu. Jadi inilah seninya. Maka lantaran itu, hidupkan majlis maulid di rumah masing-masing semampunya. Hadiri majlis maulid di tempat masing-masing semampunya. Anak-anak kita bising ke tak ada masalah, ini majlis maulid. Rohani mereka menerima limpahan itu. Walaupun akal mereka tak faham. Kadang-kadang kita bosan kan, ngantuk sebagainya. Ngantuk tidur kat majlis maulid. Jasmani kita tidur, rohani kita segar. Nanti dekat akhirat, yang akan diperhitung jasmani ke rohani. Semua faham. Tapi kalau bab makan tak ngantuk. Bab makan tak ngantuk. Bab makan tak ada seorang orang mana ambil pinggan. Tak ada, pandai ambil pinggan tu. Nak makan, ambil lauk ke? Ambil lauk dulu kan, ambil nasi dulu. Untuk nak makan. Ambil lauk kan, ambil pinggan tu. Dah tercakap jawapan. Saya biasa saya trik. Nak makan ambil lauk kan, ambil nasi. Ada kata lauk, nasi. Salah. Jawapan dia ambil pinggan dulu. Ambil pinggan dulu. Ada ajar, orang ajar kita ambil pinggan dulu. Tak ada ajar. Tahu je. Kat mana? Pinggan tu mesti sebelah nasi. Betul tak? Lepas tu lauk mesti sebelah nasi juga. Pinggan dulu, lepas tu nasi, lepas tu lauk. Lepas tu air. Faham dah, beratur je. Ada orang suruh kita beratur. Tak ada je, segar. Okey, ibaratnya begitulah jasmani. Rohani kita bila dalam majlis maulid. Kadang-kadang mursyid yang membimbing majlis maulid itu, kadang-kadang dia lepaskan empangan rohani dia. Puff, melimpah. Maka ada orang mungkin ada terjazbah, ada tersyatah, mungkin ada menangis sendirian dan sebagainya. Itu bahagian-bahagian dia. Tapi bergantung kepada kita buka atau tidak rohani kita ini. Cumanya, kita kena tambahkan sikit lagi kefahaman kita dalam majlis maulid. Kita bermaulid bukan saja memuji jasmani Nabi SAW, tapi kita juga inverted comma hantarkan selawat kita itu kepada rohani Nabi SAW. Kita hantarkan juga begitu. Supaya mudah-mudahan sempurna majlis maulid kita, sempurna selawat kita, maka ia menjadi asbab hidup rohani kita. Bila hidup rohani, di situ baru mula kita mendaki tangga-tangga nafsu. Dan mendaki tangga nafsu, dia satu travelog kerohanian, bukan pembacaan. Travelog kerohanian, bukan pembacaan. Ramai orang nak baca nafsu sekian, boleh mensyarahkan, tapi dia tidak menggerakkan pun nafsunya. Begitu. Sekarang sudah tiba masanya. Pertama tadi, poin yang pertama, kita lengkapkan 3 tunjang agama. Pada iman, Asy'ariyah Maturidiyah. Pada Islam, mazhab Syafi'i. Pada ihsan, bertarikah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita faham bahawa Allahumma salli ala Muhammad. Poin kedua apa tadi?
Amantih apa dia? Maulid. Maulid perangai ketiga. Betul-betul. Perangai kedua maulid. Majlis maulid adalah majlis ilmu fardu ain untuk dimensi tasawuf. Maka kita buka pintu hati kita, kita hantarkan selawat kita pada jasmani Nabi namanya Muhammad SAW dan pada rohani Nabi namanya Ahmad SAW. Dan kita selusuri kedalaman kefahaman itu dengan para bimbingan para mursyid. Poin yang ketiga adalah kita kena meningkatkan nafsu kita daripada nafsu amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah dan meningkatkan keadaan kita daripada berbuat baik kepada memandang baik Allah, kepada tenggelam dalam kebaikan Allah. Ini semua perlu kepada kita bermursyid. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk bersama-sama dengan Imam Mahdi. Dan Allah jaga zurat kita kesemuanya untuk bersama-sama dengan jalan yang benar ini dengan cahaya Nabi SAW. Allah panjangkan umur semua para habaib dan para mursyid yang membimbing rohani umat ini. Sehingga semua umat ini mendapat bahagian kerohanian daripada semua mereka itu insya-Allah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf Beb. Ala italatil kalam ma'dzaratan minkum wa ta'likukum marju. Ta'likukum marju. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جزاه الله خير ما شاء الله الدكتور أحمد فخر الدين الرازي على هذه الكلمة المباركة. Terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Fakhrazi di atas kalimah yang berkat ini. ما شاء الله. وفي هذه الكلمة المختصرة إلا أنها جمعت لكم ما شاء الله حقائق الإسلام والإيمان والإحسان. Walaupun ucapannya itu ringkas tetapi telah merangkumi apa yang ada di dalam agama kita, al-iman, Islam dan ihsan. نعم. وأما الإسلام والإيمان فالكل يعرفه إن شاء الله. Adapun iman dan Islam semua orang mengetahuinya insya-Allah. وتركيزه على جانب الإحسان من خلال الطرق أمر مهم. Dan fokusnya kepada masalah ihsan dengan cara melalui tariqah itu adalah satu perkara yang penting. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء على ما أفاضه في هذه الجلسة المباركة. Kita memohon kepada Allah SWT membalas kebaikan kepadanya di atas apa yang disampaikan kepada kita tadi. ونكتفي إن شاء الله بكلامه ففي كلامه الكفاية إن شاء الله. Dan kita cukup dengan ucapannya, pada kalamnya itu sudah. وفيه الغنية إن شاء الله والهداية. Dan insya-Allah kita akan mendapat petunjuk insya-Allah daripada ucapannya. ونقرأ الدعاء إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولقد أشرت لنعت من أوصى تحيي القلوب تهيج الأشجان. صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدنا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. اقرأ الله عليه. للواحد الأحد العلي إلهنا. للواحد الأحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. أنا مطاري حبيبي وصفه زين الوجود بالإله هدانا. صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي الأخرانا. يا الله أصلح لنا أحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله واسلك بنا في نهج طه مصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله أرينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. يا الله واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى من والانا. يا الله
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في الجمع إنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واغفر لنا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا حاجات وحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمع وأحبابا لنا في الدار الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله محركت ريح الصباح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر أسرار أعوذ بالله من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والسلام صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظام والجرام كريم دعواهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم جزاكم الله خير جزاكم الله خير حفظكم الله جزاكم الله خير جزاكم الله خير